kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dapat menghubungkan diri kita, maka pada ketika itu sebenarnya kawalan diri kita adalah bergantung kepada apa yang kita tanam di dalam pemikiran kita, apa yang kita letakkan di dalam perasaan kita, dan apa yang kita harapkan. Itulah dia. Dia kata, aku nak menjadi seorang ayah yang dapat memberikan anak-anak aku makan. Aku tak nak anak aku lapar. Maka dia akan bersungguh-sungguh mencari harta, walaupun jalannya adalah jalan yang salah. Kerana niatnya untuk memastikan anak-anaknya dapat makan untuk meneruskan hidup ini. Itu kepercayaan dan harapan yang dia ada. Tapi apakah sebenarnya harapan dan kepercayaan kita apabila kita telah dianugerahkan oleh Allah menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak? Persoalan ini bukan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi pada diri saya sendiri. Dan yang seterusnya, kalau kita tengok kat sini, yang keempat adalah melahirkan komitmen. Kita dah ada kawalan diri kita, tapi kawalan diri tidak menentukan yang kita akan memberikan komitmen yang berterusan kepada apa yang ingin kita nak lakukan. Jadi komitmen yang berterusan ini akan melahirkan amal. Jadi lengkap. Jadi pertama sekali, kepercayaan melahirkan iman, harapan melahirkan keikhlasan. Harapan yang jelas melahirkan keikhlasan. Sebab penting kalau kita tidak ada keikhlasan dalam kehidupan kita ini, apa sahaja yang kita lakukan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dinilai. Seperti debu-debu yang berterbangan. Dan kemudian kawalan diri melahirkan hamasah, yang ini semangat. Dan kemudian yang keempat, komitmen ini melahirkan amal. Amal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok. Ni ada video. Okey ni.
Okey, tapi kalau kita tengok dia dah duduk kat lubang ni dan bermimpi. Kalau ketika bila Michelle rumput lalu atas dia, tak ada apa-apa. Orang pijak pun tak ada apa-apa. Burung pun tak dapat menampilkan dia. Semua selamat. Dan selesa untuk tidur. Mungkin dia berada di rumah kau, Okey, apa yang saya nak kongsikan sini? Mula tadi dalam perjuangan dia tu, dia sentiasa resah, gelisah, terpaksa berkorban, melakukan banyak perkara tu menyelamatkan diri dia. Tetapi bila keselesaan itu tiba, apa jadi? Suatu pengakhiran tetap. Jadi kita nak tanya balik soalan diri kita. Kita mula mendirikan rumah tangga, mula-mula dulu nak beli sesuatu pun fikir tak cukup duit. Nak usahkan anak situ ini semua susah kita kata. Tapi masa berlalu rupanya kita semakin senang dan senang. Hari ini kita selesa. Kita selesa, kita banyak nak rehat bandingkan dulu. Bandingkan dulu agak tak pernah banyak rehat. Sekarang ke dulu? Mana ada banyak selesa? Kalau kita sekarang ini banyak selesa, awas. Takut kita dibuai mimpi. Sebab itu, orang tidak bersedia untuk menanti hari tetamu terakhir. Malaikat tahu. Kenapa? Kerana dah relax. Kat sana relax, nak balik rumah. Orang kata orang pencen, kenalah relax, kan? Tak payah nak buat kerja. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan contoh sebegitu. Kalau di permulaan kehidupan sebelum berumur 40 tahun, dia banyak berfikir dan merenung akan ciptaan Allah. Tapi bila berumur 40 tahun, itulah permulaan perjuangan hingga sampai ke saat akhir perhidupan. Maksudnya, itulah dia satu kepercayaan yang perlu kita bina dalam diri kita sekarang ini. Kita kena bina bahawa kita telah tidak ada masa untuk kita berehat bersenang-senang, tetapi kita ada banyak masa untuk berjuang. Kita telah tidak ada masa kerana inilah saat untuk kita memberikan komitmen kita. Memberikan komitmen kita kepada siapa? Kepada keluarga kita. Sebab kita nak menjanjikan supaya anak-anak kita ini bakal menjadi anak-anak yang selamat di akhirat. Selalu mak saya kalau dia kata, kau tengok-tengoklah wajah anak kau tu bila dia tidur. Kau nak jadikan dia tu apa?
apa? Mak suruh tengok masa anak tu tidur. Tengok, fikir. Apa agaknya kita nak fikir? Nak jadikan anak kita ni jurutera, doktor, ataupun untuk menjadikan anak kita ini seorang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebenarnya matlamat yang kita letakkan? Kalau kita nak meletakkan matlamat untuk meletakkan anak sebagai orang yang akan duduk di syurga Allah, maksudnya usia kita kena hebat. Kita perlu menjadi ayah-ayah, ibu-ibu yang hebat. Kalau kita kata surau itu perlu untuk anak-anak laki-laki kita mesti berada di dalamnya. Saya minta maaf, dekat sekolah kadang-kadang bila tengok je apa ramai tengok surau, mana anak-anak sahabat ni? Mana dia? Tak ada. Kita anak diri kita jaga masa syurga. Kalau nak perempuan tu tak rasa sangat. Kalau anak laki-laki, dia mesti mengikut jejak-jejak kita. Mesti menjadi orang-orang yang lebih baik daripada diri kita. Mesti lebih baik daripada diri kita. Dan kita perlu mengubah kepercayaan yang ada dalam diri mereka. Saya tinggal bila pergi ke Gaza, saya cerita minggu lepas satu je, tapi dua lagi tak sempat nak cerita. Pertama sekali, mereka percaya bahawa anak-anak mereka itu adalah mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Satu. Bila sahabat tanya, oh, hafal Quran? Lepas tu dia tanya dengan kita, awak tak hafal Quran ke? Tak. Bila tak, tu dia tanya apa yang awak buat dengan usia awak dah 40-50 lebih ni tak? Awak buat apa? Allah, tak boleh nak jawab. Ini baru manusia tanya. Baru manusia tanya, kita tak boleh jawab. Kalau Allah tanya, Allah maksudnya terlalu banyak yang perlu kita lakukan dengan masa yang kita ada. Terlalu banyak pengorbanan yang kita lakukan. Maksudnya kita tidak boleh duduk senang lenang sekarang ni. Tak macam bulan tadi boleh nak berehat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita kena memberikan komitmen kita. Kita kena berikan komitmen. Kalau nak melahirkan keluarga Muslim, kita nak melahirkan apa sahaja, komitmen apakah yang perlu kita lakukan. Ini perlu kita fikirkan. Dan hasilnya bukan kita. Saya tinggal satu kisah. Saya pergi khusus ni dulu famous lah. Khusus Pak Ari Gadaji Indonesia, ESQ. Kalau pergi khusus ni daripada masuk mula tu menangis. Kalau 3 hari tu puasa menangis 3 hari. Saya pergi khusus ni batch pertama dekat Golden Horses Palace. Saya pergi, masuk je, nangis free. Nangis, saya pergi tu sampai petang. Sampai bengkak rasa mata. Kawan saya ni, dia pergi tengah, tak nangis. Hari pertama tak nangis. Ibu dia pesan lah. Pesan kau ni nangis. Kamu lah. Dia pergi dengan isteri dia. Hari kedua, isteri dia menangis. Dia lagi, kau ni ceramah je. Apa nak nangis-nangis? Ceramah je. Tapi Allah yang memberi hidayah. Hari ketiga dia nangis lebih teruk daripada semua yang menangis. Hari yang ketiga. Kemudian hari ini saya bertemu dengan dia. Saya tak boleh bayangkan dia. Sebab kalau dia pakai baju berjalan setiap hari,
Kalau tak 5,000 tak dia. Kalau 10,000 baru dia. Kasut mesti 1,000 lebih. Kasut, seluar ni, suka endor, baju semua memang yang mahal. Dia tak dia beli baju Malaysia. Kalau nak beli baju, kedai yang tak ada kedai dekat Malaysia. Boleh bayang tak? Kalau jam yang macam kita pakai 3,400 ni, tak main kan? Jam paling kurang 10,000 ke atas, jam sahaja. Tapi bila saya jumpa ini, saya tengok dia, saya tak percaya. Dia dengan t-shirt round neck dia, pakai slipper apa semua. Lepas tu saya tanya dia, apa khabar awak? Baik, baik-baik. Orang tahu tak? Aku syukur nak pakai khusus dulu. Lepas tu saya tanya, apa perubahan yang kau rasa? Dia kata, satu je aku rasa. Aku tiap kali waktu sembahyang, akulah orang yang pertama berada di surau untuk menanti solat. Itu aku pastikan dia. Aku tak mampu, dia kata. Lepas tu tiap hari lepas sembahyang, dia berdoa. Dia kata, Ya Allah, Engkau berilah aku peluang untuk solat. Kalau zuhur ni, berilah aku peluang solat asar. Kau berilah aku, Ya Allah. Akulah terlalu banyak meninggalkan solat. Berilah aku peluang. Lepas tu dia kata, bila dia angkat takbir tu, kau nak bising ke, kau nak buat apa ke, aku tak kisah, aku tak tahu. Tapi aku rasa itulah satu ketika saat yang paling manis dalam hidupku setiap hari. Saya bila dengar dia cakap itu, saya tak boleh nak bayang. Saya tak boleh bayang. Itulah saat yang paling manis dalam hidup ini, kerana diberi peluang untuk menghadap wajah-Mu, Ya Allah. Agak-agak bagaimana komitmen orang ini? Agak-agak bagaimana pemikiran, perasaan dan tindakannya? Sebab itu dia sanggup tinggalkan segala-galanya tentang diri dia yang sebelum ini, menjadi seorang manusia yang bagi tampil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu isteri dia masa hari pertama tu tak pakai tudung, isteri dia pun tak pakai tudung, atau khusus, elegant memang. Tapi selepas itu orang yang setiap hari tugas dia membaca buku, pergi dengan ceramah, balik dia sebagai ustazah kepada suami. Kalau dulu isteri dia kerja, sekarang ini isteri dia sebagai ustazah, dapat ilmu cantik apa semua. Balik lepas isyak, duduk suami isteri bincang, hari ni bang kita belajar ni, belajar yang ini, belajar ini. Allah kan bahagianya suatu kehidupan. Tapi apa yang saya nak kongsikan, suatu perasaan yang saya tidak boleh gambarkan, saya sendiri merasai tak ada. Dia boleh kata, setiap kali solat, harapan aku, semoga Allah memberikan peluang untuk aku dapat sujud kepadanya. Allah Akbar. Bagaimana kata kita sendiri? Jadi dekat sini komitmen kita. Kalau tidak, kita akan jadi seperti cacing tadi. Kita lega, kita alpa, kita rasa kita telah melakukan yang terbaik. Kita lakukan kerja yang terbaik lah. Jadi dalam kehidupan ini, Allah Alam, Allah yang memberikan segala-galanya. Tapi kita yang perlu berharap, kita yang perlu berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala
Semua orang meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Tetapi kebenaran yang sebenarnya adalah bila kita dapat kembali kepada Al-Quran yang sebenarnya. Kalau Syiah dia ada Quran dia sendiri, dia ada kepercayaan dia sendiri. Jadi Allah Alam, mungkin kesampaian apa yang saya ingin sampaikan. Tapi dia berbalik semula untuk pembangunan keluarga Muslim, untuk membina Baitul Muslim. Kita perlu untuk mengubah kepercayaan kita. Tapi mengubah kepercayaan ini very subjektif, tetapi kepercayaan yang membawa kepada iman yang tinggi sekali. Dan kemudian kita perlu membina harapan kita. Dan harapan yang tinggi sekali adalah apabila kita boleh melahirkan keikhlasan. Dan kemudian kita boleh mengurus pengawalan diri yang maksimum adalah apabila kita dapat hamasah, iaitu semangat yang berurusan, yang terus memberikan daya juang kepada diri kita, dan akhir sekali melahirkan komitmen yang akan mengeluarkan kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi saya sampai di sini dulu. Yang benar daripada Allah SWT yang sedang daripada kesilapan saya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, kerana kita sebenarnya sama. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Kita dalam perjalanan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan jazakumullah khair pada yang baik yang telah puan berfungsi dan juga perkara yang penting sebagai asas untuk kita membina keluarga Muslim yang taat Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara lah yang telah pun kita buat di penelitian beberapa minggu yang sudah. Perkara yang awal kepercayaan, harapan, dan pada minggu ini kita bercakap tentang penawalan diri dan komitmen. Semoga apa yang telah pun dikongsikan dapat membantu oleh kita untuk kita, kalau kesempurnaan kita nak cari, tapi menyempurnakan apa yang ada. Mungkin di kalangan kita ni dah rumah tangga yang berat, yang dah ramai anak dan dia cucu pun. Mungkin ada lagi yang tak sempurna lagi yang kita cuba sempurnakan. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita telah pun diberikan sedikit bantuan. Apapun apa yang kita cuba lihat dari sini, bahawa sebenarnya di depan kita ini bukan satu perkara yang tidak ada dan kita mengadakan. Apa yang telah ditunjuki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, yang ditunjukkan kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya jadi sebagai contoh. Dan akhirnya tujuannya untuk kita memfahamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, bukan yang kata kita, anak kita, tapi masyarakat kita ajak kepada memfahamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang dalam surah yang saya kita baca, dalam surah Al-Zariyat ayat 36, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk memfahamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Akhir sekali, sama ada kita sebagai anak, kita sebagai bapa, kita sebagai isteri, semuanya kita bawa balik kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita suatu proses yang seharusnya kita lalui supaya kita dapat melayakkan diri sebagai hamba. Sebab itulah kita Nabi dan juga diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah untuk memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, untuk membentuk masyarakat, untuk mengajak hati-hati manusia untuk kembali beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Proses inilah yang seharusnya kita lalui, yang kita sebut proses tarbiyah. Proses tarbiyah. Yang kita nak cari macam mana mereka yang terdahulu yang telah kita melalui proses tarbiyah, sehingga mereka lahir sebagai umat contoh kepada manusia. Jadi kita tidak kuranglah daripada contoh yang ada. Malahan Allah Subhanahu wa taala telah iktirafkan
sebagai umat contoh dalam surat Al-Imran, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, Allah kata kamu, ya, diganti nama kepada satu, ya, golongan atau ummah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kamulah sebagai umat contoh kepada manusia. Jadi ini yang kita nak kembali mencontohi yang telah mereka lalui. Mereka telah melalui satu proses dan mana hati-hati mereka diajar, ya, untuk membahagiakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri, saya rasa tidak hadiah